Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini sekali lagi izin bagi kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Tidak ada majlis yang lebih mulia daripada majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, lebih-lebih lagi kita mengaji ini tentang ilmu akidah, ilmu kepercayaan, ilmu yang pertama sekali yang akan ditanya kepada kita setelah kita kembali kepadanya nanti. Soalan yang pertama ialah tentang akidah. Siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal siapa Tuhan kita, tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab macam contoh bagi malaikat 70 hasta terbenam ke bumi. Soalan kedua, siapa Nabi kamu? Kalau kita tak pernah kenal siapa Nabi, tak pernah ikut sunnahnya, tak pernah terima ajarannya, ketik je dengar hadis-hadis dia, tak boleh jawab, dia tak boleh jawab. Contoh bagi malaikat lagi 70 hasta terbenam ke bumi. Kemudian tanya lagi, nombor 3. Bukan banyak soalannya, 6 aja. Apa agama kamu? Kalau kita tak tahu macam mana nak hidup cara Islam, tak boleh jawab. Al-Islamu dini. Bukan pakai HP ni, terserah HP aku je benar. Ya? Amalkan je. Islam itu agama aku. Jadi apa saja kita buat dalam hidup ni kena ikut Islam. Mayang ikut Islam, puasa ikut Islam, ngaji ikut Islam, pakaian ikut Islam, kekeluargaan ikut Islam, ekonomi ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, apa saja kena ikut cara Islam. Baru boleh jawab. Betul ditanya, apa imam kamu? Bukan siapa ya, apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu senang jawab. Imam saya Fatah namanya ya. Kata imam saya Ustaz Mastur.
Senang jawabnya. Ini apa iman kamu? Pokoknya jawabnya Al-Quran. Dalam hidup tu kita ni kena ikut Al-Quranul Karim. Kerana dalam Quran tu terdapat apa yang disuruh, apa yang dilarang. Ya. Yang kelima, di mana kiblat kamu? Kalau kita tak pernah sembahyang, macam mana jawab? Bagaimana nak jawab kalau tak pernah sembahyang? Di rumah dia mesti tahu mana kiblatnya. Esok tak boleh jawab, dentum bagi malaikat lagi. Sedangkan jawabannya apa? Al-Ka'batu qiblati. Kaabah itu adalah kiblat aku. Ada yang keenam, siapa saudara-saudara kamu? Kalau saya bergaduh je dengan jiran nak bergaduh, adik-beradik bergaduh, orang-orang sekampung bergaduh, tak tegur je kerjanya. Macam mana nak jawab? Kena jawab al-muslimin wal muslimat ikhwani. Muslimin dan muslimat adalah apa? Sahabat-sahabat aku. Ini saya nak bergaduh je dengan jiran sebelah, bergaduh je sampai bertarik-tarik rambut. Bukan bersuara masalahnya. Pasal ada satu pokok di sempadan. Aku punya, kata orang ni pula, aku punya, kata bertarik-tarik rambut sampai guling-guling. Bergaduh pasal pokok di sempadan tu. Pokok apa? Pokok apa perempuan? Pokok royan, boleh tahan dah. Ini pokok terong rembang. Tahu ke apa pokok terong rembang? Bergaduh pasal terong rembang. Bertanam ke tak terong rembang tu? Mana dia tanam? Dia tumbuh sendiri, pun bergaduh. Esok tak boleh jawab ya. Sebab itu kita kena faham tentang akidah ni, amalkan. Yang nak jawab tu 6 soalan je. Udahlah 6 soalan je. Udah bocor pula tu. Kalau SPM dah ambil SPM, dapat soalan bocor macam belakang lah. Ini bukan boleh jawab dengan ilmu kita, bukan jawab dengan apa, dengan peringatan kita. Boleh jawab dengan otak kita. Yang nak jawab ialah dengan amalan kita. Itu akidah yang pertama ya. Kena kita faham betul apa akidah tu, supaya kita nanti boleh jawab. Bila jawab akidah dah boleh, baru ditanya tentang semayang. Semayang kamu cukup ke dah? Sudah cukup betul ke salah? Ada tak benda yang kamu lakukan dalam semayang tu yang membatalkan? Semua cek semua. Semua akan diambil kira. Kalau betul semayang, baru dicek rukun Islam yang lain. Puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kalau semua betul, semua elok. Apa kata malaikat? Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang apa? Salah. Laksana seorang ngantin, salah. Laksana seorang mempelai. Pengantin mempelai lain. Pengantin boleh lama. Mempelai? Mempelai apa? Malam yang pertama tu, itu namanya mempelai. On your first wedding night. Sono dah jadi mempelai. Tak pernah jadi mempelai ke mana? On your first wedding night. Sono ke dah? Sono lah. Saya dah lebih 50 tahun dah jadi mempelai. Masih ingat dia sekarang ni? Sono. Sudah dah siang aja. Lupa. Bukan belai namanya kalau lupa ya. Masih ingat lagi? Lena ke tak lena tidur? Masa jadi mempelai tu lena ke tak lena tidur perempuan? Kalau lena bingung dia jawabnya. Itu dia. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu ya. Tidak menjadi golongan yang dipelopor oleh mereka mungkar dan nakir. Baik. Untuk petang ini kita sambung pembacaan kita. Saya bukan ngajar pun, baca aja. Tajuknya kita nak baca ni Allah Maha Suci dan Maha Suci, Allah Maha Suci, Al-Taqdis namanya. Sebagian daripada kita baca minggu sudah. Allah Maha Suci. Apa itu suci?
Tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan. Itu Allah. Maha suci. Ya, selalu kita sebut Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikatu wa Ruh. Ya, Subuhun artinya apa? Dia tu Maha suci juga. Quddusun juga Maha suci. Rabbuna, Tuhan kami, dan Tuhan segala malaikat. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikatu, dan juga malaikat, Tuhan malaikat. Dan juga Tuhan segala roh-roh. Itu Allah ya. Suci dari sebarang kekurangan, suci dari sebarang kelemahan, suci dari sebarang kecacatan dan sebagainya. Bapak 33. Ya. Jadi bagi petang ni 33. 32. Mana yang satu ni? 30, 33, 32. Yang mana satu ni? Kita ambil 30 lah senang. Ya. Kalau ulang boleh tak? Ada yang tak boleh? Boleh. Ikut tanda saya ni muka surat 30. Dan sesungguhnya sebenar-benarnya dia dengan sifat-sifatnya adalah berbeza dengan sifat-sifat makhluknya. Allah ada sifat, makhluk pun ada sifat, tapi beza. Kita ada mata untuk melihat. Makhluk ni, semua makhluk begitu, ada mata untuk melihat, ada lidah untuk bercakap, ada telinga untuk mendengar. Tapi Allah ada mata tak? Allah ada ke tak ada mata? Udah diam lagi no. Tadi ramai yang sembangnya. Ni boleh suruh jawab tak ada jawab. Allah ada tak mata? Kalau tak ada mata, kan dia tengok, kan dia nampak. Allah nampak ke tak kita sekarang ni? Ada mata ke tak? Ada. Salah. Allah tidak memerlukan perkakas. Allah tidak memerlukan alat. Allah tidak memerlukan apa-apa untuk membuat apa-apa perkara. Dia hanya berkata kun, maka jadilah. Itu Allah ya. Dia tak perlukan mata untuk melihat, tak perlukan telinga untuk mendengar, tak perlukan lidah untuk berkata-kata. Tapi dia nampak tak? Nampak dengan sebab apa? Al-basar. Kalau melihat dengan basar. Dia dengar tak? Saya ngajar ni Allah dengar tak? Kalau saya ngumpat tengah hajar ni, dengar tak Allah? Dengar. Tapi dia tak memerlukan telinga. Dia mendengar bukan dengan telinga. Dia mendengar dengan sifat as-sama. Sama. Sam'un ya. Allah tu sifatnya sama. Mendengar. Tak faham lagi? Allah bercakap-cakap tak? Cakap, berkata-kata. Boleh tak Allah cakap? Boleh. Mana tahu Allah kata dalam Quran? Wa kallamallahu Musa taklima. Maka berkata Allah kepada Nabi Musa dengan beberapa perkataan. Artinya Allah tak ada bercakap. Tapi Allah ada lidah ya? Macam saya bercakap dengan lidah ya? Tak, dia tidak memerlukan lidah. Ya. Dia hanya bercakap dengan sifatnya kalam. Sifat Allah itu kalam. Jadi dia melihat dengan basar, melihat dan mendengar dengan sama, dan bercakap dengan kalam. Sudah sifat Allah Ta'ala. Dia tak perlukan alat, tak perlukan perkakas. Allah terhidup dengan nyawa kan? Allah ada nyawa ke tak puan-puan? One more time. Ada tak nyawa tuan? Berdiam lagi. Dia minta puan nak ngaji tauhid ke ni? Allah hidup ke tak? Hidup. Ada nyawa tak? Ni kuis sebenarnya petang ni. Allah hidup ke tak hidup? Ada nyawa tak? Macam mana Allah hidup? Kalau tak ada nyawa, macam mana dia hidup? Allah itu hidup dengan sifatnya khayyu. Sifatnya al-khayyu ataupun khayyun. Dia tidak memerlukan nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada manusia, maka hiduplah manusia.
Allah cipta nyawa bagi para binatang, hiduplah binatang. Tak faham lagi ke? Benar-benar ke pun? Allah bagi nyawa bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Allah bagi nyawa bagi pada pokok, maka hiduplah pokok. Allah bagi nyawa hidup pada bagi pada burung, maka hiduplah burung. Tak faham lagi ke? Benar-benar ke lagi? Allah cipta nyawa bagi pada ikan, hiduplah ikan. Itu sebab yang mati hanya yang ada nyawa saja yang mati. Allah kata dalam Quran apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Allah ada nyawa tak? Sekali lagi, Allah ada kata ada nyawa? Tak perlu bernyawa, dia tak ada. Jadi Allah mati ke tak? Itu sebab Allah tak mati. Lain daripada Allah semua mati. Faham ke ni? Dengar elok. Lain daripada Allah semua mati kerana semua itu perlukan nyawa. Malaikat mati tak? Mati. Jin mati tak? Mati. Iblis mati tak? Mati. Syaitan mati tak? Mati. COVID-19 mati tak? Mati. Asal ada nyawa mesti mati. Lembu mati tak? Mati. Kobra? Mati. Semua mati. Yang tak mati apa? Zat Allah Ta'ala saja. Allah tak mati. Mana tahu Allah khabar dalam Quran. Kita baca Quran tu tahu ke maknanya sikit. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap satu yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa, yang tak cedera apa-apa, tak ada apa-apa keperubahan, ialah zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Ujungnya apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah apa tu? Ar-Rahman. Dia sebut itu semua orang tahu surahnya. Kalau tak tadi ngaku balik surah apa baca ni saat ni. Nah. Jadi Allah tak ada mati kerana dia tak ada nyawa. Malaikat maut nanti tak? Puan-puan, malaikat maut apa kerjanya? Nyabut nyawa. Nyawa orang dicabutnya, nyawa binatang dicabutnya, nyawa malaikat dicabutnya. Nyawa jin dicabutnya, nyawa pokok dicabutnya, nyawa ikan dicabutnya, nyawa serangga dicabutnya, nyawa burung dicabutnya. Akhirnya habis dicabutnya. Tinggal dia seorang aja. Dia seorang aja tak mati lagi. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikat maut? Jawab malaikat maut, saya dan Allah yang tak mati. Itu apa kata Allah jawab? Allah balas jawapan malaikat maut tu. Kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak jawab dia malaikat maut. Kerana dia tahu ini merupakan perintah Allah suruh dia apa? Suruh dia cabut nyawanya sendiri. Siapa nak darahkan? Dia seorang tinggal. Malaikat lain tak ada dah. Takkan Allah nak cabut nyawanya? Maka dia pun cabut nyawanya sendiri. Sakit ke tak? Perempuan? Sakit. Dia tu aduh. Nah, kalau orang lubuk kata apa? On deck. Ini aku tolak nanggung. Ada orang lubuk kata ni? Ada. Orang keping pun betul juga. On deck. Ini aku tolak nanggung. Kalau aku tahu macam ekor kalau aku tahu lah macam ekor sakitnya induk kepodah nyabut nyawa orang tahu apa? Tak tahu apa dia? Yang orang bukan lubuk kata tahu tak? Kalau aku tahu macam ini sakitnya tak kusiom buat kerja nyabut nyawa orang katanya. Rupanya malaikat maut orang kampung gajah. Tak kusiom nyabut nyawa mengambil kerja nyabut nyawa orang katanya. Kalau yang tadi apa? Kalau aku tahu macam ekor induk kepodah nyabut nyawa orang itu orang mana? Orang lupa kata lah. Orang punya malaikat maut tu orang lupa kata. Contoh aja ni ya. Maka matilah malaikat maut. Bila mati malaikat maut, siapa yang tak mati lagi? Hanya Allah yang tak mati ya. Aman alam ni. Baik, kalau cerita itu orang tak ada baca sini pun lagi ya. Dia dengan sifat-sifatnya adalah berbeza dengan sifat-sifat makhluknya. Dia tidak ada zat seperti zatnya. Zat lain tak ada seorang. Zat tu bukan zat makan tau. Bukan vitamin, karbohidrat, protein, bukan zat itu. Zat tu diri Allah. Tidak ada serupa dengan zat yang lain.
Ya? Tidak ada zat seperti zatnya melainkan dia saja, dan tidak ada pada selainnya zat seperti zatnya. Sebarang perubahan, dia tak ada perubahan. Kita berubah tak zat kita? Badan kita ni berubah ke dah? Apa kita berubah ke dah? Saya ni berubah. Dulu muda, ini dah tua. Dulu gagah saya dulu tau. Berlari 4 batu sehari, jogging. Binari usah 4 batu sehari, 4 langkah pun dah pernah. Perempuan pun betul juga. Dulu perempuan tengah muda-muda tu cantik ke dah? Cantik, bergetah, betul-betul. Menawan, menarik, lawa, ejek, tahu ejek? Cakap mengajar tu ejek tau. Ejek tu mesti cantik mana? Menarik, ejek. Bukan reggae, E-G-E-K, ejek. Arti yang cantik mana? Menarik? Cantik juga kamu dah lama mati. Cantik juga. Tapi dah berkedut dah pipi tu. Ada berkedut dah? Rambut ada dah putih? Ada. Telinga ada dah pekak? Tak ada perubahan beza antara dulu dan sekarang. Tapi Allah tak ada macam tu. Sentiasa semacam sempurna segala-galanya. Sampai bila-bila. Faham ke saya ni? Saya cakap Jepun ke cakap Melayu ni? Tak ada berubah ya. Tu zat Allah. Tak ada apa perubahan. Ya. Dan sesungguhnya dia maha suci daripada sebarang perubahan dan perpindahan. Segala perkara-perkara baru. Itu benda baru dia panggil hawadis. Kalau banyak hawadis. Kalau satu hadis ya. Itu benda baru. Dan sifat-sifat mendatang. Seperti awarid namanya yang mendatang. Yang merupakan sifat makhluk tidak terdapat padanya. Ya. Allah tu tua ke? Bertambah tua ke tak? Tidak. Ya. Dia berkedut ke? Tak ada. Dia bukan serupa dengan makhluk ni. Tak sama. Ya. Dia lemah ke? Pekak ke? Bisu ke? Tak faham ke? Semua dia. Dia tak ada berubah ya. Sifatnya sentiasa sempurna. Ya Allah ya. Kemudian bahkan tu tetapi ya. Bahkan dia sentiasa bersifat dengan sifat keagungannya. Tetap agung. Berarti agung tu berarti? Apa berarti agung? Nombor 1. Dia agung ya. Tertinggi, terbaik. Dan terpelihara daripada sebarang kekurangan. Tak ada apa kekurangan dari Allah. Tak pernah Allah terpekak. Tak pernah Allah terbuta. Tak pernah Allah tak nampak. Tak pernah Allah terlepas pandang. Tak pernah Allah terlupa. Dia tak ada apa kekurangan dari Allah Ta'ala. Dan pada sifat kesempurnaannya. Sempurna, tahu sempurna? Apa sempurna? Lengkap. Semua pendengarannya sempurna. Penglihatannya sempurna. Ilmunya sempurna. Kekuatannya sempurna. Kekuasaannya sempurna. Itu sempurna ya. Tak ada sikit pun tak kurang. Itu kesempurnaannya. Tidak memerlukan kepada sebarang pertambahan. Tak payah tambah-tambah lagi dah. Ilmu tak payah tambah. Dah penuh. Apa nak tambah lagi? Bagi mendapatkan sifat kesempurnaan itu tak payah ditambah. Ilmu tak payah tambah. Penglihatan tak payah tambah. Pendengaran tak payah tambah. Dia dengar je semuanya. Kita ada tak benda tak dengar? Kita ni ada tak yang kita tak dengar? Ada. Kalau saya tengah cakap ni, tiba-tiba lalu helikopter rapat dekat dengan burung tu. Dengar tak apa saya cakap? Kenapa? Kenapa tak dengar? Asyik dengar helikopter tu. Lebih bising helikopter tu daripada suara saya. Tapi Allah dengar tak? Kalau saya tengah cakap ni, orang puan-puan tu semua cakap lelaki, Allah dengar tak? Dengar ya. Itu dia bezanya antara pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala. Sempurna dah. Penglihatan mau itu juga. Allah kalau dalam gelap nampak ke dah? Dia terang nampak dah? Lagi nampak ya. Terang lagi nampak. Gelap pun nampak. Yang jauh nampak tak? Yang berlaku di Afrika Allah nampak tak? Bukan di sini aja, di mana saja Allah nampak. Tak pernah Allah tak nampak ya. Begitu Allah dengar, begitu Allah mengetahui apa saja Allah yang ada di alam ni semua Allah tahu. Kita tahu kan?
Ilmu kita serupa ke dengan ilmu Allah? Kalau serupa saya nak tanya ni. Kalau dia serupa, ada berapa pokok ada keliling masjid ni? Ada berapa pokok? Nak bilang pun tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tusah pokok lah. Tanya berapa daun lagi lah. Berapa lah daun? Berapa lah rumput keliling? Tak tahu kita. Yang tahu hanya Allah. Ilmu Allah tu sempurna. Ilmu kita setakat mana yang diizinkan oleh Allah saja. Ya? Begitulah seterusnya. Ya. Dan sesungguhnya zatnya dapat diketahui kewujudannya dengan akal. Dengan ilmu akal ya. Zatnya dapat dilihat dengan penglihatan yang merupakan nikmat daripadanya. Kita dapat boleh tengok tu nikmat dah. Nikmat. Kalau tampilnya tak dapat tengok macam mana? Bila sedar benda itu sebagai nikmat. Bila kita sedar pandangan itu sebagai nikmat. Bila dia hilang. Dah tak ada baru sedar. Ya ke tak? Mata kita boleh tengok. Bila kita sedar dia itu sebagai nikmat. Bila dah putih. Cik rasa putih macam mana? Perempuan ni kalau putih macam mana kan? Nak balik macam mana? Ngagak-ngagak ke tu. Baru tu, aku tak nampak ni. Tengah nampak tak nak datang masjid. Tengah nampak tak nak mengaji. Tengah nampak tak nak baca Quran. Tengah nampak tak nak baca hadis. Bila dia tak nampak, aku dah putih ni tak nampak dah apa, tak nampak. Ya ke tak? Ya ke tak? Jadi bila dia hilang, baru seru. Dah tak ada tenaga, baru nak berjalan ke masjid. Sebelum itu kuat berjalan tapi tak nak datang masjid. Dekat dengan masjid pun tak datang. Kenapa? Dia tak hilang lagi. Begitulah ya. Dan sesungguhnya zatnya dapat diketahui kewujudannya dengan akal. Zatnya dapat dilihat dengan penglihatan yang merupakan nikmat daripadanya dan belas ihsan terhadap golongan hambanya. Golongan hamba-hambanya yang baik ketika berada di alam akhirat dan lagi menyempurnakan lagi nikmat, menyempurnakan lagi nikmat yang ada pada Allah, yang Allah bagi kepada kita tu. Ya. Apa dalil yang bawah ni dalil-dalil dia. Firman Allah dalam menegaskan perkara ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nyatanya apa? Allah tu tak sama dengan apa saja yang lain. Apa kira ada ni? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa dah? Surah apa? Surah apa? Al-Ikhlas. Dia tidak menyerupai mana-mana satu. Allah tu tak boleh dibandingkan dengan mana. Dia tidak menyerupai. Dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Memang dia zatnya, ya, sifatnya dan perbuatannya. Tak serupa dengan yang lain-lain. Ya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Artinya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dengan Allah tu, dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Dan dia itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah tu maha mendengar lagi maha melihat. Kita dengar tapi ada yang tak dengar. Kadang-kadang depan saja yang tak dengar. Saya tengah ngajar, ada yang tak dengar. Kenapa? Otaknya di Kuala Lumpur macam ni. Peringat anak di Kuala Lumpur. Dia tak dengar apa saya cakap. Ada tak jenis orang apa tu? Ada ke tak ada? Ada. Pada depan saya duduknya, tak dengar ni. Ya, dia hayal. Tengah mikir anak di Kuala Lumpur. Apa buat di Simidah di Kuala Lumpur tu. Ni nampak. Pada duduk depan saya, tak ingat. Tak nampak, tak dengar. Tapi Allah dengar dah. Allah dengar jelas terang ya. Kemudian sentiasa bersifat dengan kesempurnaan ya, sifat keagungan dan terpelihara daripada sebarang kekurangan, dan pada sifat kesempurnaan itu tidak memerlukan kepada sebarang pertambahan dan mendapatkan sifat kesempurnaan. Bawah ni ayat tadi ya. Dan sesungguhnya zatnya dapat diketahui kewujudannya dengan akal, boleh kita fikirkan. Zat Allah tu boleh kita fikirkan, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui ya. Dan sebagainya. Maha berkuasa dengan akal boleh cerita. Zatnya dapat dilihat dengan penglihatan yang merupakan nikmat daripadanya. Dan belas ihsan terhadap golongan hamba-hambanya yang baik ketika berada di alam akhirat. Dan lagi menyempurnakan bagi nikmat itu. Itu akan datang sebelah-sebelah lagi anunya. Kita baca ayat dulu. Dalilnya.
Ya. Apa artinya? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini an unzur ilaik qala lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarru makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alah wa dakkan wa kharra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Melayunya, dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan, Nabi Musa telah datang nak minta nak nengok Allah. Ya Allah, kamu tunjukkan wajah kamu, aku nak nengok kamu katanya. Ya, nak nengok mana kau Allah. Ya, sedangkan dia boleh bercakap-cakap dengan Musa. Allah pun ada bercakap dengan Musa, Musa pun ada bercakap-cakap dengan dia. Nak nengok dia. Ya. Datang pada waktu yang kami telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, Allah berkata-kata dengannya. Maka Nabi Musa merayu lah, tolonglah katanya, merayu ya. Dan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zat kamu tu, tunjuk kepadaku. Nah, perlihatkanlah kepadaku mana apa zat kamu tu ya. Itu apa? Tengok surah. Maha suci supaya dapat melihatku. Nah, supaya kamu dapat melihat, supaya aku dapat melihat kamu. Aku nak tengok kamu, kata Nabi Musa kepada Allah. Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihat aku. Lan tarani, kata Allah. Kamu takkan dapat tengok aku. Nah, kita ni boleh dah tengok Allah? Boleh ke tak boleh tengok Allah? Boleh. Di mana? Di syurga saja. Di dunia boleh? Di tapak mana boleh? Allah tak izinkan. Nak tengok Allah hanya di syurga. Jadi kalau nak tengok Allah, kena layakkan diri masuk syurga. Nak masuk syurga, syaratnya berapa? How many conditions are there for you to go into paradise? Ada berapa syarat puan-puan nak masuk syurga? Saya tanya berapa, bukan tanya apa. Berapa syaratnya? Yang pertama, dua, betul jawabnya. Dua syarat. Yang pertama beriman. Yang kedua beramal soleh. Tengok tu. Syarat nak masuk syurga ada berapa? Dua tak betul? Berapa? Dua. Yang pertama beriman. Yang kedua beramal soleh. Beriman tak betulnya? Percaya betul-betul dengan rukun iman yang 6 tu. Ada tak ngaji di Rujah 2 tu, rukun iman 6 perkara? Ada ke tak? Betul-betul yakin tu. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan Rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Keenam, percayakan qadar dan qada. Nah, itu rukun iman. Mesti percaya betul-betul. Kemudian amal soleh. Apa arti amal soleh? Apa arti amal soleh, puan-puan? Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, keluarga cara Islam, pendidikan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, kenuri kenara cara Islam. Ya? Jangan buat benda-benda yang Allah larang. Itu namanya amal soleh. Kalau beriman dengan amal soleh, apa Allah nak bagi? Apa Allah nak bagi? Syurga. Apa tanda ambil tangan? Ini Allah janji dalam Quran banyak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai.
Mengalir bawah syurga tu sungai-sungai. Cedok aja. Bukan kena duit dah, free aja. Sungai tu ada 4 jenis air. Siapa tahu tak? 4 jenis air sungai di syurga tu. Yang pertama air macam ni. Air cokok ni. Tak ada kodak-kodak. Tak ada habuk-habuk. Nah, yang kedua susu. Sungainya. Sungai susu. Nak susu apa? Sungai ada. Nak susu dah seladi, sungai dah seladi. Nak susu cap tekoi, ada sungai cap tekoi. Nak susu cap junjung, ada sungai cap junjung. Ya, nak susu apa? Susu FNN, ada sungai FNN. Yang hebat tu tak ada pula masam-masam. Tak ada pula basi-basi. Sentiasa segar aja, fresh je. Lagi minum lagi sedap. Tu di syurga. Ndak kata nak ni. Yang ketiga apa sungainya? Sungai madu. Sungai apa? Madu. Madu apa rasanya? Manis ke pahit? Manis. Kenapa tak nak madu? Udah. Padahal madu tu manis ke pahit? Manis. Kenapa tak nak madu? Bukan dia tak nak madu, dia tak nak bermadu. Ada beza tak tak nak madu dengan tak nak bermadu? Jadi sungai madu. Madu tu dalam dunia ni mahal ke murah? Kalau besar ini botolnya, madu ni berapa harganya? 100 lebih. Esok sungainya cedok aja. Khasiatnya hebat. Tu madu. Yang keempat, sungai apa? Sungai air biasa ada, susu ada, madu ada. Nombor satu lagi satu apa? Apa ada? Arak. Nak minum apa? Nak minum apa? Brandy. Sungai brandy ada. Nak minum whisky. Sungai whisky ada. Nak minum champagne. Sungai champagne ada. Nak minum bulldog. Sungai bulldog ada. Lagi nak minum apa lagi? Whisky. Minum sungai whisky ada. Nak minum konyak. Sungai konyak ada. Anda ada asal ni. Nama arak pun hafal. Hebatnya apa? Minum arak tu tak ada pula mabuk-mabuk. Tak ada pula pening-pening. Lagi minum, lagi segar, lagi minum, lagi sedap, lagi minum, lagi apa? Lagi syok, lagi seronok. Tak ada pening-pening. Itu hebatnya di syurga. Ndak kita nak syurga ni? Kalau ndak, mesti beriman dan beramal soleh. Alright. Itu dapat syurga nanti. Allah janjikan ya. Banyak ayatnya. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi itu dah. Nikmat Allah kepada hamba-hambanya di akhirat nanti ialah nikmat yang dapat paling besar nikmatnya, nikmat melihat wajah Allah ya. Dapat melihat Allah yang maha mulia. Bawah ni dia punya dalil ya. Maha suci supaya aku dapat melihatmu. Itu kan Nabi Musa ngapa pada Allah tadi? Ya Allah, wahai kami maha suci, aku tunjuk kamu supaya aku dapat tengok kamu mana rupanya. Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku. Tetapi pandanglah ke gunung itu. Unzur ila jabal. Gunung, tengok ya. Tengok gunung tu. Maka kalau ia hidup, kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Kalau gunung tu tetap di situ, tengok gunung tu. Kalau gunung tu diam di depan gunung, itu dapat menengok aku tu. Boleh diam ke gunung tu? Tak boleh. Hancur gunung tu. Maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah apa? Setelah Tuhannya tajalla tu apa ni, mengeluarkan apa ni, menzahirkan kebesarannya. Allah lihatkan kebesarannya kepada gunung. Setelah tajalla Tuhan tu atau apa namanya, merasakan kebesaran Allah Ta'ala tu kepada gunung itu, maka tajallinya, tajalli itu merasa gunung itu kan akan kehebatan Allah Ta'ala. Itu namanya tajalli. Nak dapat tajalli itu ada 3 proses yang mula-mula. Mula-mula proses yang dipanggil apa? Takhalli.
Yang kedua takhalli. Yang ketiga baru tajalli. Takhalli, tajalli. Takhalli itu sifat buang sifat-sifat mazmuah. Sifat yang kecil itu dibuang. Nah, takhalli itu masuk dengan sifat-sifat mahmudah, sifat yang baik, sifat yang dipuji. Bila ada takhalli baru datang tajalli, baru ada rasa kehebatan Allah Taala. Baru ada rasa Allah tu melihat, baru ada rasa Allah tu mendengar, baru ada rasa Allah tu Maha mengetahui. Itu tajalli namanya. Tajalli itu Allah nampakkan kekuasaannya. Bila nampak maka tajalli lah, gunung tu terasa kehebatan Allah Taala. Menjadikan gunung itu hancur lebur. Kenapa? Dah terasa kebesaran Allah Taala. Faham punya kat sini? Terus hancur gunung tu. Kenapa? Dia terasa bahawa Allah Maha hebat, Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui, Allah Maha agung. Jadi hancur dia, tak tahan dia. Kerana dia tahu apa Allah tu sangat kuat kuasanya. Itu namanya tajalli ya. Gunung tu hancur. Hancur lebur dan Nabi Musa jatuh pengsan. Nabi Musa menengok gunung tu pun pengsan. Betul ya? Dapat ke dia dah tengok Allah? Tak dapat. Pengsan boleh tengok Allah. Gunung pun hancur. Sebab itu dia tak boleh tengok Allah ya. Pengsan dia. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, Maha suci engkau. Subhanallah, Maha suci engkau ya. Wahai Tuhanku, aku bertaubat padamu. Dan akulah orang yang awal pertama beriman kepada kamu. Aku beriman pada zamanku. Aku yang paling pertama. Awalul mu'minin. Aku jadi orang yang pertama apa nama? Wa ana awalul mu'minin. Akulah orang yang pertama yang beriman dengan kamu. Kata Nabi Musa, nabur pada Allah Taala. Nikmat pada golongan mukmin ini dinyatakan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Dapat melihat wajah Allah di syurga itu merupakan nikmat yang paling besar. Tak ada mengatasi nikmat itu. Nikmat yang paling besar ialah dapat melihat wajah Allah. Lebih besar daripada nikmat bidadari, lebih besar daripada nikmat makan, lebih besar daripada nikmat kenderaan. Padahal dalam syurga itu nikmat ada berapa? Perempuan? Ada berapa peratus nikmat dalam syurga tu? 99% di dalam syurga. Semuanya nikmat Allah ada berapa peratus? 100%. 99% Allah sediakan di syurga. 1% lagi Allah sediakan di mana? Di dunia ini. Yang ada sekarang ni berapa peratus? 1% yang kita bergaduh tu, yang berperang tu, yang Israel berperang dengan orang Palestin nak merebut 1% nikmat tu. Yang kita dijajah oleh dulu-dulu British menjajahnya, Belanda menjajahnya, Portugis menjajahnya. Itu nak merebut apa? Nikmat 1% je. Faham ke ni? Dalam dunia ni hanya ada 1%. Sampai berbunuh-bunuh, sampai bergaduh-gaduh nak merebut 1%. Yang 1% ini pun kalau nak bilang, boleh ke kita bilang? Boleh ke bilang? Mana tahu tak boleh? Allah kabur. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, niscaya tiada terkira oleh kamu. Nak bilang nikmat Allah tak bilang oleh kamu. Banyak benar. Itu 1% tu. Betapa 99% lagi tak boleh nak bilang ya. 1% pun tak boleh nak bilang. Itulah hebatnya anugerah Allah Taala ya. Baik. Nikmat kepada golongan mukmin ini dinyatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Apa ayatnya? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri. Wajah kita tengok Tuhan tu. Itulah nikmat yang paling besar. Berseri-seri muka kita. Gemilang, terbilang dan apa? Terbilang, gemilang dan apa lagi? Gemilang udah. Terbilang lagi?
cemerlang. Berseri betul. Nak kata nak nengok wajah Allah. Itulah dia merupakan nikmat yang paling hebat. Nah, ila rabbiha nazira, kepada Tuhannya dia dapat nazira apa? Nazira sebutnya. Bukan melihat, menelik. Ada beza antara melihat dan menelik tak? Menelik apa? Menelik macam mana? Tengok betul-betul, tu menelik. Nah, bedik kita orang kamu kerja. Bedik betul-betul. Kalau nengok, macam saya nengok perempuan aja, perempuan nengok saya macam tu dah, namanya melihat aja. Nampak saya dah? Tapi nampak ke? Panah saya tak mana nampak? Kalau telik, tak tahu dah. Mana panah, mana kurap, mana tahu dah. Begitulah itu. Dapat melihat, menelik Allah Ta'ala. Lama ke sekejap? Melihat Allah tu. Nak nelik Allah lama ke sekejap? Lama lah. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Dapat menelik wajah Allah. Tak ada yang mengatasi nikmat itu. Mengatasi nikmat daripada bidadari. Mengatasi nikmat daripada kenderaan. Mengatasi nikmat daripada makan. Dalam syurga tu ada makan ke tak? Tahu tak puan-puan? Dalam syurga besok, selera orang dalam syurga tu 70 kali ganda berbanding dengan selera dalam dunia. Tahu? Banyak ke sikit makannya? Banyak. Kalau dalam dunia ni puan ni boleh makan 3 pinggan, boleh anda ni. Puan ni boleh makan 3 pinggan tak? Kadang ni boleh tak? Katakanlah boleh 3 pinggan. Esok dalam syurga besok berapa pinggan? 70. Bukan 70, 70 kali ganda. Berapa? 70 kali ganda. Katanya 70 kali 3. Berapa? Tidak ngaji matematik kemarin. 210 pinggan. Di syurga tu 210 pinggan. Dalam dunia ni 3 pinggan je. Esok di syurga dia makan 210 pinggan. Yang hebat tu makan macam mana banyak pun tak ada termengah-mengah. Tak ada pula. Tak bernafas, tak ada. Elok, selesa je. Lepas tu apa? Kenyang macam mana pun tak ada pergi ke sana. Sana tu apa? Tandas. Tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Mana perginya? Itu soalan dia. Bagus soalan tu. Mana perginya? Makan. Dengar lalu. Makan. Dia keluar jadi peluh. Jadi peluh. Peluh tu pula punya wangi. Lebih wangi daripada kasuri. Tahu kasuri? Kasuri apa? Kacang hijau, rebus, bulu-bulu dengan tepung. Itu goreng ya? Itu kuih kasuri. Ini kasuri tu air wangi yang paling wangi di syurga. Namanya miskun ya. Itu kasuri. Lebih wangi daripada kasuri. Tak jadi peluh, tak apa. Dia keluar jadi angin. Bila keluar angin je, bau-bau orang cium macam apa? Angin pula lebih wangi daripada bau kasuri juga. Bila pot, keluar tak apa. Bau ciumnya. Kerana wangi benar. Dalam dunia ini citra. Orang-orang duduk tengah ramai-ramai. Cik keluar ke angin mana? Orang belakang. Perasan orang belakang. Iya ke tak? Ngapa? Bangor. Tahu bangor? Bukan bangau ya, bangor. Bangor tu paling busuk. Tapi di syurga tu busuk ke tak? Mana ada yang busuk-busuk di syurga? Mana ada yang jemur-jemur di syurga? Mana ada yang buruk-buruk di syurga? Semua elok-elok lah ya? Itu di syurga tu. Ndak kita nak syurga. Esok kalau nak syurga, esok jemur kain ke tanda dia. Dapat kita dapat syurga. Mana dapat ya? Itu dia ya. Baik. Tu Allah khabar tadi. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maksudnya pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Lagi apa? Alal araik yanzurun. Itu ayat lain ya. Surah Al-Mutaffifin ya. Alal araik yanzurun. Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin. Ini orang syurga ni. Di atas pelamin-pelamin yang berhias. Pelamin tu berhias pula tu. Serta melihat hal yang berlaku di atas musuhnya.
Orang yang benci dengan dia tu akan diseksa. Nampak dari syurga tu boleh nampak orang lain neraka kena seksa tau. Dari syurga tu tengah berehat di atas pelamin. Syurga ada pelamin dah. Pelamin tempat apa? Tempat rehat-rehat lah. Dua merpati sejoli duduk di atas pelamin, berehat-rehat, menyanyi-nyanyi, berdendang sayang. Nak kita nak? Siapa tak nak angkat tangan? Itu syurga masuk ya. Atas pelamin. Atas pelamin tu tempat orang apa? Tempat orang apa duduk atas pelamin? Pengantin. Mempelai tu duduk atas pelamin. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Hadis riwayat Abu Hurairah ya. Anna an-nasa qalu ya Rasulullah hal tara rabbana yaumal qiyamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal nadaruna fil qamari lailatul badr. Qalu la ya Rasulullah. Qala fahal nadaruna fi syamsi laisa duma apa tu? Sahabun. Qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Itu hadis ya. Hadis daripada Nabi. Sesungguhnya para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb? Rabb tu apa? Tuhan. Allah yang Maha Pentadbir, nama Rabbnya. Tuhan kami pada hari kiamat nanti. Bolehkah kami tengok Tuhan di hari kiamat itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali. Dia jawapan dengan soalan. Dia menjawab secara menyoal. Faham tak? Dia jawab tapi dalam bentuk soalan. Dia bertanya lagi, bertanya kembali. Apakah kalian akan mengalami bahaya kerana kerana berdesak-desakan ketika melihat bulan pada malam purnama? Malam 14 tu bulan purnama ya. Adakah kita berkebut-kebut tengok bulan? Macam mana tengoknya? Macam mana tengok bulan di malam purnama tu? Selesa je. Tengah pada kena rumah nampak, dia keluar pun nampak. Ya tak? Ada berubah kan? Ada bertolak-tolak kan? Begitulah. Begitulah kamu dapat tengok Allah tu, tak ada berubah. Tak ada berasa-asa. Tak ada bertolak-tolak. Faham ke ni? Selesa je ya? Mereka menjawab tidak ya wahai Rasulullah. Baginda bertanya lagi, apakah kalian juga akan mengalami bahaya ketika melihat matahari yang tanpa diliputi oleh awan? Tengok siang-siang matahari tak ada awan. Senang ke susah tengoknya? Senang ke susah tengoknya? Gimana tengoknya? Keluar dari rumah nampak lah. Ya ke dah? Nak pergi masjid nampak tak? Nampak. Ada kebut-kebut? Ada betul-betul? Tak ada ya? Senang. Begitulah besok melihat wajah Allah. Senang aja ya. Dengan syarat dapat masuk ke dalam syurga ya. Tidak wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda sesungguhnya begitu pula ketika kalian nanti melihat Rabb. Rabb tu Allah ya, Tuhan kamu tu. Rabb kalian sampai akhir hadis. Hadis tu panjang. Yang ini belum habis gitu ya. Ada habis, ada hadis sampai itu. Tapi tak tulis itu. Manakala golongan yang tidak beriman tidak mendapat nikmat. Ya. Orang tak beriman dapatkan tengok Tuhan? Tak dapat. Ya. Tak dapat nikmat melihat Allah Taala. Ya, apa dia? Allah kata apa? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya. Betul tak? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Surah Al-Mutaffifin ni kan. Apa artinya? Jangan lagi mereka iaitu orang yang kafir itu berlaku demikian. Orang kafir itu jangan jadi kafir tu ya. Nanti kamu tak dapat tengok Tuhan. Jangan lagi mereka iaitu orang kafir itu berlaku yang demikian dengan menentang Islam. Kalau tidak mereka pada hari itu terdinding. Apa tu dinding? Tersekat.
Cara pandang Tuhan terdinding dari rahmat melihat Tuhannya. Siapa yang dapat melihat Allah, itulah dapat mendapat rahmat dari Allah Taala ya. Itu merupakan apa? Merupakan nikmat yang paling besar, melihat wajah Allah. Tidak kita nak tengok wajah Allah. Kalau tidak tengok wajah Allah, kena melayakkan diri masuk dalam syurga. Ya, syurga ada berapa? Perempuan? 8. Orang yang menota, mana nota apa? Cari nota ya. Yang pertama Firdaus. Ada tulis tu kan? Nengok nota saya pun tahu. Ya, pejam mata. Surga yang pertama namanya apa? Firdaus. Yang kedua Adnan. Yang ketiga Ma'wa, tak betul? Ma'wa tak betul? Ma'wa. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tiap minggu dibaca di Imam. Ya. Itu Ma'wa. Surga yang bernama Ma'wa. Sebab betul tak? Ma'wa. Dengan Ma'wa tak betul? Ma'wa tak betul? Ma'wa artinya apa? Ma'wa apa artinya? Girlfriend. Kawan perempuan. Itu namanya Ma'wa. Ya. Ma'wa? Ma'wa apa? Mak saudara. Ya? Anti. Itu Ma'wa. Nak sebut macam orang Kedah. Macam orang Pulau Pinang. Macam orang Pekan Serai. Itu Ma'wa ya. Ketiga. Yang keempat Darussalam. Darussalam. Ada tak minta Darussalam setiap malam? Tak pernah minta? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu Darussalam. Ya, minta setiap malam minta tu. Ya, Allahumma antas salam. Ya Allah, kamu adalah keselamatan. Wa minkas salam, dari kamulah keselamatan. Lagi apa? Wa ilaika ya'udus salam, aku minta kepada kamu, bagilah keselamatan aku. Fa ahyina bi hayyina bisalam, hiduplah kami dengan keadaan selamat. Ya. Lagi apa? Tabarak rabbana wa ta'ala, berilah keberkatan kami kepada kami, dan aku minta kamu tu untuk memberkati kami. Lagi apa? Falakal hamdu ala ma qadait. Itu kunut apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masuklah kami ke dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu yang keempat. Yang kelima namanya apa? Jannatun Naim. Nah, Jannatun Naim tu syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat. Nikmat je ada. Ada keduka cita dalam syurga. Ada kemerana dalam syurga. Ada kemenangis dalam syurga. Ada, menangis ada. Tapi menangis gembira. Menangis seronok. Menangis sakit ada? Tak ada. Menangis sedih ada? Tak ada ya. Ada kekencing manis dalam syurga? Ada ke darah tinggi dalam syurga? Ada ke gaut dalam syurga? Tak ada ya. Itu dalam syurga. Nikmat aja. Ini ahli-ahli syurga besok ni umurnya berapa tahun? 30-an. Ada kitab mengatakan 33. Nah, 33 tahun. Kerana kemuncak kecantikan wanita dan lelaki ialah umur 33 tahun. Nah, tahun depan berapa umurnya? Tahun ini 33 tahun. Tahun depan berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 10 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1000 tahun berapa umurnya? 33 tahun. Lagi 1 juta tahun berapa umurnya? Tak ada jantung tua-tua ya. Muda 33 tahun ya umurnya. Dalam dunia ni kalau ada orang umur 33 pun kulit dia mula pedut. Yang uban dia mula tumbuh ya. Esok cantik. Walahum azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, kata Allah. Bagi mereka itu pasangan-pasangan yang sentiasa suci.
dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu dan surga ya. Nama Jannatul Naim, penuh dengan nikmat. Saya dah cerita tadi, nikmat di surga tadi berapa? 99% dibanding dengan nikmat dunia ni berapa? 1% saja. Itu Jannatul Naim. Nah, yang kelima tadi. Yang keenam, Jannatul Khuld. Kholam dal. Khuld. Apa itu khuld? Kekal. Mudanya kekal. Cantiknya kekal. Seronoknya kekal. Kegembiraannya kekal. Kebahagiaannya kekal. Nah, itu kekal. Khuld. Buah khuldi artinya buah-buah kekal. Jannatul Khuld. Kekuasaannya kekal, tenaganya kekal, kepandaiannya kekal. Nah, itu Jannatul Khuld namanya. Itu yang ke-6. Yang 7 namanya apa? Jannatul Jalal. Darul Jalal ataupun Jannatul Jalal. Jim lam alif lam Jalal. Ada orang nama Jalal tak? Ada. Dulu ada ustaz ini nama Ustaz Jalal. Sudah meninggal dunia dah. Di Tapah ni. Ada ustaz nama Ustaz Jalal? Ada. Dah tak ada dah. Dulu ada. Dia ada banyak menyebut saya banyak ya. Dia menyebut saya banyak Jalal ya. Sentiasa aja. Anaknya ada seorang menjadi qori. Johan qori antarabangsa. Siapa nama anak? Dah lupa saya nama anak. Siapa? Khair. Nah, ya. Ustaz Khair. Itu Ustaz Jalal ya. Nah, itu dah. Jalal. Jalil. Memang dia Jalil namanya, tapi Jalal tu Jalil siapa itu? Agung. Nah, Agung ya, Ustaz Jalil tu, Agung. Semuanya Agung, nombor 1 belakang. Kemudian ujung sekali apa? Last sekali. Jannatul Qarar ataupun Darul Qarar. Q A R A R. Qaf ra alif ra. Qarar ya. Tenang aja. Seronok aja. Ada duka cita ke? Ada marah ke? Ada mabuk ke? Ada benci ke? Ada ketik ke? Tahu ketik? Orang Tapah ni tahu apa benda ketik? Ketik tahu kan? Benci. Ya. Itu namanya Qarar. Jannatul Qarar. Itu 8 syurga. Nak yang mana? Perempuan nak yang mana? Nak semua lah. Neraka ada berapa? Neraka ada berapa? 7. Yang pertama namanya apa? Udah lupa ya. Apa namanya? Jahannam. Sebut. Bukan Jahannam, tak betul? Jahannam. Apa kata Jahannam? Binasa. Binasa. Itu Jahannam. Itu orang Melayu sebut Jahannam, itu orang Melayu. Tapi sebenarnya namanya Jahannam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Sesungguhnya kami cipta neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh sebagian kebanyakan jin dan manusia. Yang pertama. Yang kedua, Jahim. Jahim. Jim ha ya mim. Jahim. Itu neraka tu. Ya. La tarawunnal jahim. Ada orang dengar ayat ni? Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ada tak? Itu Jahim. Kamu akan dapat diperlihatkan kepada kamu tu neraka Jahim, dan kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Yakin kamu betul itu Jahim. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya Saqar. Sin qaf ra, Saqar. S A Q A R, Saqar. Itu untuk siapa? Untuk orang tak semayang. Untuk orang yang tak nak semayang 5 waktu. Ditanya orang ahli Saqar tu, apa menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Ma salakakum fi Saqar? Apa menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata kami terdiri daripada orang yang tak semayang. Nanti akan masuk dalam neraka namanya Saqar. Itu yang ketiga. Yang keempat, Sa'ir. Sa'ir. Bukan syair ya, syair lain. Nisa, sa'ir. Syair apa? Syair lagu. Ada seorang perempuan muda
datang dari lubuk kata. Contohnya, itu syair. Ini syair. Untuk siapa syair tu? Untuk siapa syair tu? Siapa yang masuk neraka syair? Orang yang menerima kitabnya dari belakang. Tahu macam mana menerima kitab dari belakang? Ya Allah. Macam mana menerima kitab dari belakang? Dan tangan tu, kukunya tembaga, tumbuk dari cucuk dia, tumbuk sampai ke belakang. Betul, ambil kitab dari belakang. Sampai tak? Sampai tak? Dari belakang dia nak. Ya? Bukan macam ini, tumbuk ini tumbuk ini sampai ke belakang. Ambil dari belakang tu. Sampai tak kan? Ya. Allah kabar Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku ni. Wa yasla sa'ira, dan dia masukkan neraka yang bernama sa'ir. Nama nerakanya sa'ir. Itu nombor 4. Siapa nak kenal? Saya nak angkat gambar mana orang tak ni? Itu neraka sa'ir. Yang kelima apa? Berdiam belakang. Yang kelima apa nama neraka? Ya. Dari belakang lah. Dari belakang. Kerana apa? Kerana dosa je banyak penuh. Ya. Pahalanya sikit, ringan. Dosa aja. Itu menerima kitab dari belakang. Hari-hari ngambil nombor ekor aja. Asal hujung minggu ngambil nombor ekor. Asalnya mau kain? Ketan dada. Pakai t-shirt. Asal keluar pakai t-shirt. Depan tulis apa? Salah. Depan tulis apa? Kiss me. Belakang tulis apa? No problem. Pandai ya. Esok menerima kitab dengan dari belakang. Baik, itu yang keempat. Yang kelima apa? Kalla la yumbazanna fil khutamah. Itu neraka namanya khutamah ya. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Bahkan mereka itu akan dicampakkan dalam neraka bernamanya khutamah. Ya. Wa ma adraka mal khutamah. Apa itu yang dikatakan khutamah? Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Yaitu neraka yang membakar sehingga ke hatinya dibakarnya. Sampai dalam hati dibakarnya. Itu nama khutamah. Sampai tak? Ya. Neraka khutamah. Itu nombor apa? Yang kelima. Ya. Khutamah. Orang yang suka mengumpat-ngumpat. Orang yang suka membilang-bilang harta. Dia rumah bilang duit je kerjanya. Ngumpul-ngumpul harta. Itu. Jenis itu. Ya. Hal dunia aja lah. Mayang tak siap. Puasa Ramadan tak nak. Bila dah bercakap dengan kawan, ngumpat je. Anu. Si timah tu anu ni. Kalau ngumpat timah ya. Seminar tu anu. Itu tu anu. Ngumpat orang je. Ada orang nama yang sebut tu? Ada. Sekubat dia tu. Dapat masuk apa? Utama namanya. Yang keenam. Yang keenam apa? Khawiyah. Sebut. Khawiyah. Ya. Alif. Ya. Khawiyah. Alif wa ya ta marbuta. Namanya khawiyah. Ya. Untuk siapa? Bila ditimbang ringan benar pahalanya. Esok ada dacing besar-besaran menimbang pahala dan dosa. Ya, kalau ringan benar pahalanya, semayangnya hanya 2 kali setahun saja. Bila 2 kali setahun? Raya. Itu pun kerana ada terkung baru, kolik-kolik. Itu kalau tak semayang. Esok, ya, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya ringan, dosanya banyak, maknya adalah hawiyah. Beremakkan hawiyah. Siapa nak beremakkan hawiyah? Fa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah.
api neraka yang bersangatan nyalanya jadi maknya. Api neraka jadi maknya. Mak dengan anak apa buat dia mak? Puan-puan, tak pernah beranak ke mana? Apa buat pada anak-anak? Anak tu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa buat mak dengan anak? Apa buatnya? Dia peluknya lagi, dia ciumnya lagi, dia lambung-lambungnya lagi, dia gosok-gosoknya lagi apa? Dia timang-timangnya, ya ke dah? Ini yang memeluk dia, yang menciumnya, yang melambung-lambungnya, menimang dia, ialah hawiyah. Hawiyah siapa? Api neraka yang bersangatan nyalanya, mencium dia, mendakap dia, melambung-lambung dia. Siapa nak angkat tangan? Itu namanya hawiyah. Ya? Yang ketujuh, lazo. Lazo. Ya? Kalla innaha lazo. Lam, zo, ya tadi titik. Namanya lazo. Ya? Ya, api yang bersangatan nyala je tu. Ya? Itu namanya lazo. 7 neraka. Mana tak? Puan-puan, ada 7 neraka menunggu bagi orang yang derhaka. Tak yang mana? Mana pun tak ada. Ya? Mudah-mudahan kita tak lepas daripada neraka. Itu selalu kita doa apa? Waqina azaban nar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Baik, sikit lagi. Ya. Tidak hilang daripada pengawasannya walaupun satu daripada ketentuannya. Ya, tak ada hilang daripada pengawasan Allah. Sentiasa Allah tu mengawas kita. Ya, apa yang kita buat Allah tahu tak? Nampak tak? Dengar tak? Dan apa saja. Tak ada hilang ya. Tidak lenyap daripada kekuasaannya segala urusan dan tidak terhitung segala perkara yang ditentukannya. Tak boleh kita bilang. Nikmat-nikmat Allah tak boleh nak hitung, tak boleh nak bilang. Serta tidak terbatas segala apa yang diketahuinya. Ya, ilmu Allah tu luas kan sempit. Luas. Macam mana bandingkan ilmu Allah dengan ilmu manusia? Macam mana bandingannya? Ilmu manusia ni macam seorang mencecahkan sebatang jarum ke dalam laut. Ya, jarum tu licin ke kesat? Jarum licin ke kesat? Licin. Ya, tajam ke tumpul? Tajam. Ya, bila kita letakkan jarum dalam tu, lekat ke tak airnya? Lekat, tapi sikit benar ya. Kemudian dah letak cecah di laut tu, angkat jarum tu. Mana air yang lekat pada jarum tu, itulah dia ilmu manusia. Ilmu milik manusia semua. Profesor ilmu itu, cendekiawan ilmu itu, alim ulama ilmu itu, bagi share semua sekali. Sedangkan air yang tinggal dalam laut itu apa? Itulah dia ilmu Allah Ta'ala. Yang tinggal itu banyak ke sikit? Yang tarik atas tu? Sikit benar. Itu sebab Allah kata dalam Quran apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku beri kamu ilmu melainkan hanya sedikit saja. Jadi tak payah megah dengan ilmu. Ini profesor tahu, lantak sikit ilmunya walaupun profesor pun. Semua sikit. Nabi pun, Nabi itu, Nabi Muhammad banyak ada ilmunya, banyak, tapi di sisi Allah sikit banyak? Sikit aja. Itu sebab bila ditanya Nabi itu, bagi tahu bila berlakunya hari kiamat, apa jawab Nabi? Orang yang bertanya dan orang yang ditanya dua-dua tak tahu. Ada juga Nabi tak tahu. Nampak? Jadi tak payah act. Ini ayat ni lulus universiti tau, lantak universiti mana pun. Ilmu yang sedikit jadi banding dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah semua tahu. Tak pernah Allah tu tak tahu apa benda pun semua. Alright, itu dia. Akan datang kita baca asas yang keempat, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Kita pun mengetahui juga. Kita pun ada ilmu juga. Allah tak ada ilmu juga. Tapi serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Ya, tak ada serupa. Beza ya. Itu akan datang kita baca insyaAllah. Yang ketiga ya, Allah Maha berkuasa. Ya, betul ya. Okey. Yang ketiga akan datang ya. Bukan yang keempat, yang ketiga. Allah Maha berkuasa. Qudrah ya. Al-Qudrah. Sifat Allah ya. Alright, sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin. Sebelum saya tutup.
Lupa tadi. Ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Tak ada bangkang? Tak ada bangkang. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia jawab, dapat. Asal dia jawab, dapat. Mana cari? Hanya ada di mana? Di Balai Lintang, Masjid Sultan Nazrin Shah, Nazrin Muizzuddin Shah. Baik. Bila tanya tak jawab. Tak apalah. Mana buatnya ya? Baik, sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.